Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Najwa Nur Hakim bin Muhammad Nasri, nombor metrik 050021. InsyaAllah pada hari ini saya dan kawan saya iaitu Siddiq Nur Ashraf, kami akan membentangkan berkenaan dengan tarikat Syaziliyah. Apa yang boleh kita faham berkenaan dengan ajaran tarikat? Ajaran tarikat ini merupakan suatu perkara yang tak asing lagi dalam dunia Islam. Mana kata ajaran tarikat ini bukanlah perkara yang baharu. Seterusnya, ajaran tarikat ini pada umumnya lebih menekankan pada pensucian diri dari nafsu dunia untuk mencapai kesucian diri yang tertinggi. Mana kata ajaran tarikat ini dia menekankan diri kita kepada Sang Maha Pencipta lah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap organisasi tarikat ini akan dipimpin oleh seorang mursyid atau syekh. Sebagai contohnya, tarikat Syaziliyah adalah nama tarikat yang termasuk ke dalam tarikat yang muktabar. Tarikat ini didirikan oleh seorang tokoh iaitu yang bernama Al-Hasan Ali Al-Syazili. Tarikat Syaziliyah ni dikenal sebagai tarikat yang bersederhana dalam ajarannya, tidak berbelit-belit, dan pengalaman tarikat Syaziliyah ni tidaklah berat-berat kepada setiap murid, kecuali meninggalkan perkara-perkara maksiat. Sebagai lazimnya terdapat tradisi tarikat. Mereka diwajibkan memelihara kewajipan ibadah-ibadah sunnah sekuatnya, termasuk dalam hal itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siddiq Ashraf bin Alim, bermatrikan 0498. Saya akan membentangkan iaitu latar belakang tarikat Khalwatiyah Idrisiyah, yang di mana tarikat Khalwatiyah Idrisiyah ini berasal daripada tarikat Syaziliyah, iaitu di mana tarikat Syaziliyah didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Syazili, iaitu dari 1197 Masihi, yang bernama lengkapnya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabal bin Abdul Hasan Al-Syazili. Silsilahnya mempunyai hubungan dengan orang-orang yang keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang berarti juga keturunan Fatimah, anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW. Abu Hasan Al-Syazili dilahirkan di Gua Mara yang di utara Morocco pada tahun 573 Hijrah. Pendidikan agamanya dimulai dari pendidikan kedua orang tuanya dan kemudian berlanjut kepada guru-guru spiritual yang juga ulama besar, iaitu Abdul Al-Salam bin Mashid, iaitu pada 1228 Masihi. Di penghujung hidupnya, Syekh Abdul Hasan Al-Syazili tinggal di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat penyebaran ajarannya. Di Mesir, ajarannya menjadi ajaran yang besar dan terbentuk dalam suatu tarikat yang dikenal dengan tarikat Syaziliyah. Pada tahun 686 Hijrah atau bersamaan dengan 1197 Masihi, Syekh Abdul Hasan Al-Syazili meninggalkan dunia dan dilanjutkan oleh muridnya, iaitu Al-Syah bin Ibnu Al-Saliyah Al-Sakariri. Tarikat Khalwatiyah diambil daripada tarikat, iaitu di mana terjadinya Khalwatiyah Idrisiyah adalah tarikat. Nama Khalwatiyah itu datang dari tarikat Khalwatiyah, diambil daripada tarikat Khalwatiyah adalah nama sebuah aliran tarikat yang berkembang di Mesir pada umumnya. Namun sebuah syarikat tarikat diambil daripada nama sang pendiri Jailani atau Nasyabaniyah dan Bahaudi Nasyaban. Tapi tarikat Al-Taltiyah ni justru diambil dari kata khalwat, yang artinya menyendiri atau merenung, diambil dari nama, yang ini kerana seringnya Syekh Muhammad Al-Khawati, pendiri tarikat Khalwatiyah, melakukan khalwat di tempat-tempat sepi. Seterusnya, Idrisiyah ya. Mana yang dapat nama Idrisiyah ni, dia dapat daripada dinisbah kepada nama Syekh Ahmad Al-Idris Al-Fasi Al-Hasani, iaitu di mana 1733 hingga 1253 Hijrah, yang bersamaan dengan 1790 hingga 1837 Masihi. Sebenarnya tarikat ini berasal daripada tarikat Khidiriyah yang berasal dari Nabi Khidir, yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud Al-Dabara. Setelahnya Syekh Ahmad bin Idris ni radhiyallahu, tarikat ini mengalami pengembangan yang lebih jauh dan melahirkan berbagai jenis tarikat lainnya. Hal ini disebabkan kerana beberapa murid Syekh Ahmad Idris ni, sebuah komunitas tarikat dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih spesifik. Okey, seterusnya kita akan baca tentang sanadnya, macam mana sanad tarikat Syaziliyah, iaitu daripada Nabi Muhammad mula-mula. Kedua ialah Sayyidina Ali Al-Karamullah, kedua adalah Sayyidina Abdul Hasan bin Asali, ketiga, keempat adalah Syekh Abu Sa'id Al-Hasan bin Al-Hasan Syashal Al-Fajri, dan seterusnya sampailah kepada yang ke-34 ialah Syahidil Ahmad Idris. Okey, seterusnya tarikat Idrisiyah ni berasal pada Syahidil Ahmad Idris, sampailah Abdul Halim bin Abdul Rahim. Pada tarikat Khawatiyah ni bermula daripada Syekh Yusuf Tajul Al-Khawati Al-Makassari sehinggalah Abdul Halim bin Abdul Rahim. Seterusnya, Tok Guru ajaran tarikat Syaziliyah. Setiap tarikat selalu dipimpin oleh seorang tokoh yang disebut dengan mursyid atau gelaran guru.
Terdapat banyak para tok guru ajaran tarikat Syaziliyah di seluruh negara, antaranya tokoh yang bernama Abu Al-Hasan Asy-Syazili yang bernama lengkap Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abu Al-Hasan Syazili. Seterusnya, Mursi Abu Al-Abbas Al-Mursi, nama lengkap adalah Ahmad ibnu Umar ibnu Ali Al-Ansari Al-Mursi, lahir di Murcia, Spanyol pada 616 Hijrah atau bersamaan dengan 1219 Masihi. Seterusnya Syekh Ibnu Atillah Al-Sakarandi 1309 Masihi, iaitu berkembang ke wilayah barat Mesir melalui dari kota Iskandaria sampai ke negara Libya, Aljazair, Tunisia dan Morocco. Seterusnya Tok Guru Syekh Yaqub Al-Ashari lebih mendominasi wilayah dalam negeri Mesir sendiri dan negara-negara di sebelah selatannya seperti negara Sudan. Seterusnya Syekh Al-Maidumi, kebanyakan di wilayah Jazirah Arab lah yang dia pegang, terutamanya di Mekah dan Madinah. Seterusnya Tok Guru yang terlibat dalam tarikat Syaziliyah, Ibnu Abbad Ar-Ranna, Sahib Burdah Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Bushri, iaitu wafat pada 649 Hijrah bersamaan dengan 1295 Masihi, dan Syekh Najmuddin Al-Ashfani, wafat pada 721 Hijrah bersamaan dengan 1321 Masihi. Amalan-amalan asas dalam tarikat, yang mana yang pertama ialah zikir hati. Zikir hati ni dia setiap hari mesti kena ada zikir setiap hari. Kedua ialah khalwat salawat azamiyah. Yang ketiga ialah di bulan Ramadan. Yang keempatlah doa minta awal dan akhir, zahir batin, gerak qiyam, iman taat, ibadah dan amal soleh kita seperti Rasulullah SAW. Yang kelima ialah istighfar 300 kali sehari paling minimum lah. Kalau 300 hari ni paling minimum. Yang keempat ialah puasa Isnin dan Khamis. Yang kelima ialah kedua akhir ialah minta ampun sebelum tidur segala zahir dan batin. Yang akhir sekali solat sunat taubat. Ini adalah asas yang wajib kena buat bagi seorang yang tarikat yang khalwatiyah Adresiyah. Wajib. Yang seterusnya ialah hasil temu bual. Hasil temu bual ni saya mengambil dua responden yang bertarikat. Yang bertarikat ni saya impulkan menjadi satu responden. Kebanyakan responden sama je, sebab bertarikat yang sama. Saya akan membacakan. Responden yang bertarikat menghabiskan hari-harinya dengan mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh tarikat. Responden juga melakukan solat sunat taubat untuk minta keampunan dari Allah daripada anggota tubuh badan secara zahir dan batin. Responden juga mengatakan tarikat beliau tiada keistimewaan kerana beliau diajar oleh mursyid beliau bahawa tarikat beliau tidak punya keistimewaan yang berbeza daripada tarikat lain. Beliau juga hendak masuk tarikat kerana kesedaran kendiri beliau untuk mencapai cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Juga beliau mengatakan kalau hendak mendapat syurga Allah dengan melakukan apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah tidak suruh. Manakala beliau mengatakan kalau hendak mencari cinta Allah adalah dengan bertarikat. Responden juga juga beritahu tentang pandangan beliau tentang tarikat dalam ilmu tasawuf adalah beliau menekankan bahawa masuk tarikat ini seperti wajib bagi mereka yang mahu membersihkan hati dan nak qalbul salim. Kena bertarikat dan juga memerlukan guru yang mursyid kerana 4 tingkatan spiritual secara umum, iaitu pertama ialah Islam, kedua ialah syariah, ketiga ialah bertarikat dan terakhir ialah hakikat. Oleh itu responden mengatakan nak kenal Allah sungguh-sungguh, nak cinta Allah sungguh-sungguh, dan responden menekankan akhir sekali bahawa pandangan beliau adalah penting untuk membersihkan hati, menjadi akhlak yang baik dan jadi orang yang soleh atau solehah dan mendekatkan diri kita lebih dengan Allah. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, hasil temu bual bersama responden yang tidak bertarikat. Apa yang boleh kita simpulkan, responden yang tidak bertarikat ini kurang memahami apakah tujuan sebenar melibatkan diri dalam tarikat dan tak mengetahui banyak manfaat dalam mengikuti ajaran tarikat. Tambahan pula, mereka tak tahu dengan jelas ciri-ciri tarikat yang betul dan ciri-ciri tarikat yang salah. Seterusnya, responden ini tak pernah mendengar berkenaan dengan gerakan ajaran tarikat yang berlaku di persekitaran kampung beliau, tetapi beliau pernah dengar dan tahu di Malaysia ni ada ajaran tarikat yang wujud yang boleh kita sertai. Seterusnya, ini menunjukkan responden kurang berpengetahuan dalam ajaran tarikat. Seterusnya, responden kurang pendedahan atau kurang diberitahu dalam ceramah atau pengajian
tarikat yang berada di surau atau di masjid berkenaan dengan tarikat ini. Di samping itu, responden tak berminat untuk mengikuti ajaran tarikat kerana kurang pendedahan dan kurang bersedia dalam untuk melibatkan diri dalam gerakan tarikat. Selain itu, responden juga banyak menyibukkan diri dengan perkara duniawi lah. Maksud kata, responden ini banyak melibatkan diri untuk mencari nafkah, untuk menyibukkan diri untuk mencari duit untuk kebahagiaan di dunia. Seterusnya, responden tak tahu keistimewaan dan kebaikan mengikuti ajaran tarikat dan tidak mempunyai kawan atau saudara yang terlibat dengan tarikat. Selain itu, responden pernah diajak untuk ikut tarikat tapi beliau menolak. Kerana apa? Beliau belum bersedia, alasan dia belum bersedia dan belum memahami sepenuhnya apakah yang dimaksudkan dengan tarikat yang sebenarnya. Apa yang boleh kita simpulkan dalam hasil temubual bersama responden yang tidak bertarikat ini, iaitu dia kurang pendedahan berkenaan dengan ajaran tarikat, satu. Yang kedua, tidak tahu kebaikan dan manfaat berkenaan dengan bertarikat dan kurang bersedia dalam melibatkan diri dalam gerakan atau ajaran tarikat. Seterusnya, rumusan. Apa yang boleh kita rumuskan dalam pembentangan ini? Tarikat Syaziliyah ini berkembang pesat di seluruh negara, sebagai contoh negara Tunisia, Mesir, Aljazair, Sudan dan Semenanjung Arab, dan tak ketinggalan juga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia lah. Seterusnya, tokoh terkemuka yang lain dalam suatu tarikat Syaziliyah seperti Abu Al-Abbas Al-Murs, Syekh Ibnu Atillah dan juga Ibnu Abad Ar-Randa. Seterusnya, ajaran dari tarikat Syaziliyah ini tidaklah berbelit-belit kepada setiap murid kecuali meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka diwajibkan memelihara kewajiban ibadah dan melaksanakan ibadah-ibadah sunat sekuat-kuatnya. Mana kata ajaran ni, tarikat Syaziliyah ni taklah kata berbelit-belit, mudah dibawa. Seterusnya, tarikat Syaziliyah juga begitu sangat sederhana dan mempunyai kesesuaian dengan realiti kehidupan yang ada ini. Sehingga pada ajaran ini akhirnya bisa mendapatkan penerimaan yang begitu banyak dan banyak juga pengikutnya. Mana kata mendapat sokongan yang banyak lah oleh pengikut-pengikut tarikat Syaziliyah. Sekian daripada saya dan kumpulan saya.